Selamat petang dan salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Sabah Maju Jaya, salam sepakat Sabah hebat, salam Dare to Change dari PPD Kota Kinabalu, salam Connecting Dots Learning Cikgu Mita Tabang, kepada semua guru, para pendidik dan murid-murid yang bersama kami pada ketika ini. Saya Cikgu Corina dari SMK Tebobon akan menjadi moderator pada hari ini. Baiklah, sesi rasmi akan bermula tepat pada jam 2 petang. Jadi, untuk mengisi ruang menunggu ini secara lebih bermakna, kita akan ada sesi perkongsian pendek mingguan daripada seorang individu yang cukup terkenal sebagai pemotivator dalam dunia pendidikan. Ramai pemimpin pendidikan di negara kita adalah hasil daripada didikan beliau, kerana beliau merupakan mantan pengarah IAB yang telah bersara pada Oktober 2019. Dan beliau juga merupakan mantan fellow penyelidik kanan School of Education, University of Nottingham. Sekarang beliau sangat bergiat aktif sebagai salah seorang daripada ahli dalam Majlis Penasihat Pendidikan Kebangsaan MPPK. Baiklah, tanpa membuang masa, dipersilakan Dato' Dr. Mahendra Singh untuk sesi snippet Reflect On yang bertajuk Pesanan 10, 10, 10. Selamat petang dan selamat sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan, tajuk yang saya pilih hari ini adalah pesanan 10, 10, 10. So, tuan-tuan dan puan-puan, apakah pesanan saya yang pertama? Maupun tuan-tuan dan puan-puan bekerja di mana jua, yang penting adalah profesionalisme dalam kerja. Apa itu KAP? Knowledge, Attitude and Practice. The knowledge you have, attitude yang anda pegang, sikap, dan amalan, practice. Ilmu, amalan, dan sikap, IAS. So, dalam profesionalisme di tempat kerja, ia merangkumi etika, ia merangkumi peraturan, ia merangkumi undang-undang, ia merangkumi tertib kerja kita, ia merangkumi komunikasi kita di tempat kerja, ia merangkumi hikmat perhikmatan kita, apa jua berkaitan dengan kerjaya kita. Kita perlu mengamalkan profesionalisme. Next slide, please. Kita perlu work hard and work smart. Ada orang kata we must work smart. Tapi tidak semestinya sentiasa kita boleh work smart. Ada masa kita perlu work hard untuk sistem pendidikan negara kita kerana ada banyak cabaran. Bila kita kata work hard, sudah pastinya kita tidak boleh lari bahawa kita perlukan masa yang cukup. Masa yang perlu kita berikan untuk menghabiskan tugas-tugas kita. Dan bukan mudah kerana kita kena cari work-life balance. How do we work smart? Kita gunakanlah teknologi. Kita gunakanlah AI dengan membina. Kita gunakanlah segala kemudahan yang ada supaya kita dapat menghabiskan tugas kita dengan lebih cepat, dengan lebih tepat, tanpa kita mengabaikan kualiti kerja. Work hard in silence, let your success be your noise. Kita tak boleh lari, kita tak adalah dalam pertandingan apa-apa. We are not in any competition nak mengecil-ngecilkan rakan kerja kita dan sebagainya. We don't have to put people down. Together we can, together we will. Kita perlu amalkan kerjasama dan kolaborasi dengan rakan-rakan. Di mana jua anda berada. If we work together dalam pendidikan, itu akan melipat gandakan produktiviti kita. Melipat gandakan kualiti kerja kita. Setiap individu ada kelebihan. When you have everyone doing peranan mereka tersendiri, kita semua masuk kelas pada waktu yang sepatutnya kita ambil tahu tentang apa yang berlaku dengan anak murid kita, maka that is the sum of the parts. Remember that. Yang keempat, kita harus jangan lupa bagaimana kita nak beri jaminan bahawa schooling is equal to learning.
ia menyedihkan kalau murid datang ke sekolah tetapi tak belajar. So, murid datang ke sekolah untuk belajar. Maka kita perlu menawarkan pembelajaran yang berkualiti. Of course, dia boleh belajar daripada pelbagai sumber yang lain, daripada internet, di rumah, dia buat ulang kaji dan sebagainya. Tapi schooling by itself memberi satu proses pembinaan karakter yang berbeza. Ia berbeza bila kanak-kanak datang ke sekolah dengan homeschooling. Dengan aspek sosio-emosinya, dengan aspek pembangunan fizikal, dengan aspek pembangunan kognitif, dan aspek pembangunan spiritual, aspek rohaninya. Itu termaktub dalam falsafah pendidikan kita. Next slide, please. Yang kelima, kita berusaha untuk merapatkan jurang. Michael Fullan kata, narrow the gap and raise the bar. Narrow the gap first. Jangan kita kejar nak naikkan the bar. Bila kita naikkan bar, kadang-kadang gap itu belum narrow pun lagi. So let's narrow the gap first. Narrow the gap and you keep pushing the bar so that the floor can meet the ceiling. So bila kita cakap tentang merapatkan jurang, apakah jurang-jurangnya? Jurang konseptual. Murid tak memahami sesuatu konsep, fundamental theory dan konsep. Maka cikgu, kita mempunyai tugas bagaimana kita nak address the learning gap. So apakah jenis-jenis learning gap? Conceptual gap. Skills gap. Pelajar tak tahu bagaimana nak melakukan sesuatu kemahiran dalam menyiapkan tugasan dan segala tugasan yang lain. So, itu skills gap. Yang ketiga, language gap. Bila datang pelajar ke tingkatan 1, kita kata, what happened? Kenapa pelajar ini masih lagi tak boleh membaca, tak boleh merangka ayat dengan betul? Language gap. Dan kita ada knowledge gap. Dan yang kelima, the socio-cultural gap. Kerana ia berbeza, ya. Bila kita mengajar di sekolah-sekolah, di tempat-tempat tertentu, ada pengalaman yang perbezaan dalam pengalaman. Dan kadang-kadang pengalaman ini yang mereka bawa bila datang ke college, datang ke universiti dan sebagainya. Okay, next slide please. Kita tak boleh lari. Tuan-tuan dan puan-puan yang ada bersama untuk sesi hari ini, sudah pastinya banyak kali dengar data-driven decision making atau data-driven development, research for development. Tapi data itu datang daripada kajian kita, kajian dokumen, atau kita dapat daripada pelbagai sumber yang lain. Kajian untuk membawa improvement, penambahbaikan, kajian untuk bagaimana nak mengenal pasti, daripada intervensi, bagaimana kita nak mengenal pasti penyelesaian. Kita boleh buat segalanya. Kadang-kadang kita lupa yang asas. Kita nak sekolah kita hebat, tapi jangan lupa asas disiplin, asas nilai dalam kalangan murid, asas kemudahan. Kemudahan yang asas seperti kebersihan tandas, hygiene. Asas itu kita tak boleh berkompromi kepada asas keselamatan murid. Next slide please. Sentiasa sedar tentang realiti. Nah, corak kerja ada banyak cabaran. Bagaimana nak melayan klien, apa realiti klien kita? Klien dalam sekolah adalah anak murid kita, right? Pemegang taruh stakeholder, ibu bapa dan pihak-pihak yang berkaitan. Dan apakah perkembangan semasa? Amalkan stand, sit and sleep. So, bila kita nak cari opportunity, peluang dan idea, find a place to stand first. Bila orang beri kita peluang untuk stand, lama-kelamaan kita jadikan itu place to sit. Bila dah place to sit, kita jadikan place to lie down or sleep. Paling kuat dalam era zaman ini adalah menyahut cabaran revolusi emosi. Dan perkara ini saya sebut banyak kali. Maupun dengan murid, di antara guru dengan guru. So, always
praktis piti, kesihan, simpati, empathy, dan compassion. So tuan-tuan dan puan-puan, itu saja daripada tajuk saya hari ini, 10-10-10. Right? So ingat, kita boleh beri banyak sumbangan kepada pendidikan di negara kita. Ilmu kita boleh dapat daripada pelbagai sumber juga. Mengikut Socrates, I cannot teach anybody anything, but I can only make them think. So today is time for you to think daripada 10 pesanan saya. Terima kasih semua. Baik, terima kasih Dato' atas sesi snippet tadi yang kita semua sudah tahu, yang memberi makna dan memberi inspirasi serta panduan kepada kami, para pendidik dan juga anak-anak murid. Baiklah, secara ringkas daripada sesi motivasi Dato' tadi, apa yang kita dapat di sini, ya betul, saya setuju, di mana kita perlu wujudkan persekitaran pekerjaan yang positif, bukan saja di kalangan rakan-rakan sekerja, tetapi juga dengan seluruh warga pendidik di sekolah. Selain itu, kita juga perlu mewujudkan persekitaran positif dengan murid-murid, supaya dapat mencapai objektif pembelajaran dan bukan saja dalam akademik, tetapi secara disiplin menyeluruh murid-murid tersebut. Sebab daripada sesi motivasi Dato' tadi, kita sudah mengenali beberapa jenis learning gap. Ada 6 semuanya. Conceptual gap, skill gap, language gap, knowledge gap, dan cultural gap. Secara peribadi, saya sendiri berpendapat semua orang ada ruang untuk meningkatkan diri dan pembelajaran. Jadi, terima kasih Dato' atas motivasi yang sangat memberi inspirasi kepada kami semua. Semoga kita terus mengorak langkah mencari ilmu untuk menjadi pendidik yang berinovasi, berwawasan, dan berilmu demi murid-murid kita. Terima kasih sekali lagi Dr. Mahendra atas sesi perkongsian tadi. Tanpa membuang masa, marilah kita teruskan sesi kita hari ini. Anak nelayan ke tengah lautan, mencari rezeki di waktu petang. Kita berkumpul penuh harapan, semoga manfaat bersama datang. Selamat petang dan salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Sabah Maju Jaya, salam sepakat Sabah hebat, salam Dare to Change dari PPD Kota Kinabalu, salam CDL Cikgu Mita Tabang. Kepada yang berbahagia, Dato' Amin Senin, pengasas CDL, penceramah jemputan mingguan kita, Dato' Mahendra Singh, penceramah CDL siri ke-97 kita, Cikgu Doni Eng Yau Hing, Puan Elsie Sharon Gilu, Koordinator CDL, Cikgu Mita Tabang Sabah, para pengetua dan guru besar, para pendidik, guru-guru dan murid-murid di seluruh Sabah khasnya, dan yang sudi bersama kami dari seluruh pelosok Malaysia. Saya, Corina Esther dari SMK Tebobon akan menjadi moderator pada hari ini. Selamat bertemu sekali lagi dalam sesi CDL siri 97 #Cikgu Mita Tabang yang juga bermakna Cikgu Bantu Cikgu. Mita Tabang adalah bahasa suku kaum etnik Sabah di sini. Baiklah, ini adalah satu sesi perkongsian ilmu yang dijalankan secara bersiri menerusi siri hands-on secara online session. Tuan-tuan dan puan-puan, para pendidik sekalian, dan murid-murid yang hadir pada hari ini, objektif sesi perkongsian kita pada hari ini adalah untuk berkongsi ilmu dan kemahiran, membangunkan kompetensi guru, meningkatkan keupayaan, dan yang keempat, membina jalinan dan jaringan secara berterusan. Cikgu-cikgu yang ada di sini sekarang juga boleh scan QR code dalam paparan link di hadapan masing-masing untuk join dalam grup Telegram atau WhatsApp rasmi CDL. Dalam paparan ada disediakan QR code, boleh sahaja scan QR code tersebut ya. Baiklah, di sini Anda akan mendapat maklumat yang terkini tentang siri perkongsian CDL. Seterusnya, saya mengambil kesempatan ini untuk memperkenalkan penceramah CDL siri 97 kita, yaitu
Cikgu Doni Eng Yau Hing. Penceramah kita hari ini adalah seorang guru daripada sekolah SMK Taman Ria Tuaran. Beliau merupakan seorang guru yang sangat berpengalaman. Beliau juga merupakan seorang JU, jurulatih utama bagi mata pelajaran perdagangan dan merupakan seorang penggubal modul perdagangan negeri Sabah. Baiklah, dalam CDL Hands-on Online sesi Sabah 97 kali ini, kita akan menjemput Cikgu Doni untuk membuat perkongsian yang bertajuk Road to Score A+ SPM 2024 bagi mata pelajaran perniagaan. Sepanjang perkongsian ini, cikgu-cikgu dan murid-murid boleh teruskan sahaja pertanyaan jika ada kemusykilan pada bila-bila masa sahaja. Selain itu, murid-murid atau guru-guru juga boleh dipersilakan untuk menaip persoalan di dalam ruangan chat melalui paparan Zoom dan juga live streaming YouTube, di mana saya akan membacakan soalan anda pada bila-bila masa. Okey, dan sekiranya ada ruang, Cikgu Doni akan terus menjawab persoalan-persoalan yang dikemukakan. Baiklah, tanpa membuang masa, marilah kita menjemput Cikgu Doni untuk menyampaikan perkongsian topik kita pada hari ini. Dipersilakan, Cikgu. Oke, terima kasih kepada pengacara majelis, Cikgu Corina. Oke, kita teruskan. Sebelum itu, selamat petang, salam sehat selalu. Oke, khasnya untuk semua calon-calon perniagaan yang akan mengambil subjek perniagaan ini pada tahun ini. Oke, rasanya tidak perlu diperkenalkan lagi lah siapa diri saya. Oke, untuk hari ini, petang ini, oke, kita punya perkongsian adalah tentang Road to Score A+, perniagaan SPM 2024. Baik, semua pelajar ataupun calon-calon sudah maklum, kita ada 3 kertas untuk subjek perniagaan SPM, kod 3766. Oke, di mana kertas 1 kita lihat pemberatnya 20%, kertas 2 pemberatnya 60%, kertas 3 adalah kerja kursus, yaitu pemberatnya 20%. Jadi jumlah markah keseluruhan 100% lah. Cikgu percaya sekarang ni pelajar-pelajar yang mengambil subjek perniagaan ni sudah menyelesaikan kerja kursus perniagaan ni, yaitu merupakan kertas 3. Dan cikgu percaya kalau pelajar mengikut arahan dan panduan guru subjek perniagaan di sekolah masing-masing, cikgu percaya anda semua boleh buat kerja khusus dengan baiklah mengikut senarai semak. Senarai semak ataupun format yang telah ditetapkan. Dan dari segi markah, kerja khusus ni 200%. 200% ni, sebenarnya dia adalah markah keseluruhan mengikut jumlah item. Banyak item dalam kerja khusus ni. Markah ini dalam sistem SPPAT 80%. Tetapi dari segi pemberat untuk markah SPM adalah 20%. Jadi bagi cikgu sebagai guru subjek perniagaan, cikgu percaya kalau kita calon-calon telah buat sepenuhnya mengikut format yang telah ditetapkan, anda paling minimum boleh dapat markah 19%. Cikgu percaya anda semua boleh dapat markah paling minimum 19% daripada 20%. Jadi
kira semua calon-calon ni telah mendapat markah bonus 19%. Okey, persoalan cikgu ialah berapa markah lagi kita perlukan untuk mendapatkan A A plus 90, 91, 92 ataupun A bulat 80, 81, 82, 89 ataupun A minus sekurang-kurangnya 70. Okey, 70, 71, 72 hinggalah 79. Kita tolak daripada markah kerja khusus. Bayangkan semua calon-calon telah berjaya memperolehi markah 19 dan sebaik-baiknya kita dapat markah 20 Jadi katakanlah anda ingin grade A+, okey. Kita tolak 19 markah. 19 markah ni daripada kerja kursus. Jadi kita perlukan 71% lagi. Okey, bagi grade A pula, kalau kita tolak 19%, okey, markah kerja kursus, kita hanya perlukan 61% lagi. Tidak banyak kan untuk grade A ni? Ataupun mungkin A minus, A tolak. Masih lagi grade A, 70, 71 kita tolak dengan 51, lebih kurang kita dapat, kita tolak dengan 19, lebih kurang kita dapat 51% lagi, ataupun 52 dan seterusnya lah. Okey. Jadi ini adalah pengiraan markah sasaran jika calon-calon mempunyai sasaran untuk skor grade A. Baik, untuk kertas 1, okey, pemberatnya masih sama macam kertas 3 iaitu 20%. Okey, di mana semua calon sudah sedia maklum, kertas 1 ini mempunyai 40 soalan objektif. Okey, di mana soalan objektif ni 40 soalan ni dia merangkumi semua topik tingkatan 4 dan tingkatan 5. Okey. Jadi masa yang diberikan ni adalah 1 jam 15 minit Okey, di sini cikgu hendak bagi penekanan okey, yang selalu ini berdasarkan analisis kekerapan tajuk-tajuk yang ditanya dalam kertas 1. Okey, untuk kertas 1 ni yang paling banyak ditanya dalam tingkatan 4. Soalan-soalan tingkatan 4 ni selalunya melibatkan bab 1. Bab 1 dan bab 4. Lebih kurang 5, 6 atau 7 soalan. Paling banyaklah tu. Okey, yang ditanya dia ambil topik daripada bab 1 dan bab 4, bahagian fungsian utama perniagaan. Okey, kalau tingkatan 5, okey, tajuk-tajuk yang penting yang selalu banyak ditanya dalam kertas 1 adalah bab 1, okey, bab 2, bab 3 yang melibatkan sumber. Sumber ni kita lihat bab 1 sumber pengurusan sumber manusia. Okey, yang kedua pengurusan sumber fizikal, pengurusan sumber teknologi. Okey, termasuklah okey, sumber pembiayaan, kewangan. Okey, jadi ini bahagian-bahagian yang pentinglah. Okey, yang banyak ditanya di dalam soalan objektif. Kalau untuk tingkatan 5 ini lebih kurang 4 hingga 5 soalan lah mengikut setiap topik sumber tersebut lah. Okey, yang lain ada ditanya tapi tidak begitu banyak lah. Okey, mungkin ada 2 atau 3 soalan. Okey, berdasarkan analisis, kebanyakan soalan-soalan kertas 1 ini, okey, soalan yang banyak ditanya adalah soalan-soalan yang menguji daya ingatan dan kefahaman pelajar. Maksudnya apa yang pelajar baca, okey, hafal dan ingat ataupun faham dan ingat, itulah yang ditanya. Okey, lebih kurang berapa soalan? 80% soalan, 32 soalan. Okey, 32 soalan daripada 40 soalan.
Okey, manakala selebihnya 8 soalan, 7 hingga 8 soalan adalah soalan-soalan yang melibatkan aplikasi ya. Okey, lebih kurang 20% lah. Okey, tidak banyak yang ditanya. Okey, ini dalam arti kata lain soalan-soalan kebat soalan-soalan kebat. Tapi jangan risau, soalan kebat ni ada 3 aras, ada aras rendah, aras sederhana dan juga aras tinggi ya. Jadi yang aras tinggi ini biasanya 1 atau 2 soalan lah. Okey, dalam soalan objektif. Jadi cikgu percaya semua pelajar ada tips masing-masing lah untuk belajar kertas 1 ini. Jadi cikgu mau bantu juga share. Okey, cikgu mau share sedikit tips untuk kertas 1 Bagaimana kita mau skor markah yang banyak Sekurang-kurangnya 32 soalan kita boleh betul untuk skor grade A. Okey, sekurang-kurangnya 32 soalan kertas 1. Okey. Tips yang pertama, calon-calon digalakkan buat nota ringkas. Okey, calon-calon digalakkan buat nota ringkas ataupun nota writing yang kemas, cantik dan menarik. Okey. Biarlah nota kita ini cantik dan menarik supaya kita selalu mau pegang, kita mau ulang dan ulang mana-mana bahagian atau topik yang kita tidak ingat atau kita tidak faham. Jadi tips yang seterusnya, bila ada nota ringkas ataupun nota writing yang kita tulis semua kata-kata kunci yang penting, kita perlu hafal. Kita baca, hafal dan ingat. Okay, dia punya istilah, dia punya konsep, kata-kata kunci penting ni kita perlu ingat. Okay, sekurang-kurangnya kita boleh menjawab soalan yang menguji daya ingatan. Ada lebih kurang 32 soalan. Seterusnya tips yang ketiga ini yang penting lah. Okay, drilling ataupun kita buat banyak latihan. Di mana calon-calon kena dapatkanlah contoh-contoh soalan, soalan-soalan objektif. Okay, soalan-soalan objektif. Contohnya soalan percubaan dari negeri-negeri lain. Okey, boleh minta bantuan daripada cikgu-cikgu. Okey, cikgu-cikgu dapatkan soalan-soalan kertas 1 percubaan dari negeri-negeri lain sama ada tahun lepas ataupun tahun ini. Jadi kita share, kita bagi kepada pelajar kita untuk buat latihan lah supaya pelajar-pelajar sedia maklum tentang bentuk-bentuk soalan yang sering ditanya dalam kertas 1. Jadi cikgu percaya kalau pelajar melakukan sekurang-kurangnya 3 tips ini, terutama bahagian yang ketiga ini, pelajar boleh menjawab dengan baik, sekurang-kurangnya boleh betul 32 soalan lah. Okey, atau paling tidak pun boleh betul lebih daripada 32 soalan, mungkin 34, 35 soalan untuk sasaran kita dapat skor grade A. Penting, kertas 1 ini kita kena betul banyak soalan. Okey, sekurang-kurangnya 32 soalan. Okey, dari segi pemberat, 32 soalan ni pemberatnya ialah 16%. Okey, jadi calon-calon sudah dapat sekurang-kurangnya 16% kertas 1. Okey, perlu diingat di awal sesi tadi cikgu bagi tahu untuk kertas 3 19%. Okey, kertas 1 16%. Okey, selepas ini kita akan masuk kertas 2, bahagian yang sangat pentinglah di mana untuk kertas 2 tu dia punya peruntukan dia pemberatnya 60%. Okey, sebelum kita masuk kertas 2, kita lihat contoh-contoh soalan kertas 1. Contoh-contoh soalan kertas 1 ini mungkin ada calon-calon yang sudah maklumlah dan pernah ditanya dalam SPM. Contoh-contoh soalan ni. Okey, jadi cikgu mau bagi satu tips lagi. Tips yang cikgu tidak nyatakan tadi di dalam slide cikgu. Okey, tapi cikgu nyatakan di sinilah. Okey, dalam peperiksaan kita diberikan 2 kertas lah. Untuk bahagian kertas 1, satu kertas soalan dan satu lagi kertas
jawapan ataupun kita panggil OMR. Okey, untuk kertas soalan kita guna kaedah atau teknik conteng-conteng. Okey, apa yang mau diconteng ni? Okey, maksud conteng-conteng ni kita gariskan kehendak soalan. Okey, contoh soalan di sini, apakah tujuan penubuhan OBBU ataupun organisasi bukan bermotifkan untung? Okey, kalau kita lihat di sini, calon ada buat nota ringkas ataupun nota writing sekurang-kurangnya calon ada baca, hafal dan ingat. Cikgu percaya anda boleh buat kamu boleh jawab soalan ini dengan baiklah. Tujuan OBBU ada dalam nota ringkas. Cikgu percaya ada pelajar yang senyum-senyum ada sedang yang senyum-senyum. Tahu sudah mana satu jawapan dia kan? Okey, untuk bahagian jawapan pun kita conteng-conteng, kita gariskan. Contoh jawapan A, membantu golongan berkemampuan. Dan arti kata lain, golongan kaya. Salah. Jawapan B, meningkatkan penglibatan semua pihak. Okay, aktiviti kemasyarakatan. Ini ada dalam salah satu tujuan OBBU. Jadi kita anggap bahagian jawapan B ini betul. Keluarlah emoji senyum. Kenapa emoji senyum ni? Sebabnya pelajar tahu jawapan dia, dia senyum. Kenapa dia tahu jawapan? Sebab dia ada baca, hafal dan ingat. Okey, untuk kata kunci ini bahagian tujuan OBBU. Jawapan lain tu kurang tepat. Ini pun contoh soalan yang menguji tentang ingatan dan kemahiran pelajar. Apa yang pelajar baca dan ingat, ini yang ditanya. Okey, kita gariskan peranan franchisee. Kita lihat, kalau ada buat nota ringkas yang kemas, cantik dan menarik, mesti boleh jawab soalan ni. Okey, ada nota peranan franchisee, ada nota peranan franchisor. Okey, jawapan A kita gariskan menyediakan latihan dan kursus. Ada sudah cikgu dengar suara daripada pelajar. Ini peranan apa? Peranan franchisor. Betul lah itu. Okey. Jadi peranan franchisor ni tidak sesuai dengan kehendak soalan. Okey. Kehendak soalan di situ dia hendak apa? Dia hendak peranan franchisee. Okey, kita lihat jawapan B. Membuat bayaran dalam bentuk fee ataupun membuat bayaran dalam bentuk yuran. Siapa yang buat bayaran ni? Franchisee atau franchisor? Okey, betul lah. Cikgu percaya kalau calon ada buat nota ringkas atau nota writing, jawapan dia ialah peranan franchisee. Keluarlah emoji senyum. Maksudnya jawapan itu adalah betul. Jawapan yang lain ni semua adalah peranan franchisor. Okey, jadi jawapan salah. Okey, cikgu hendak beritahu dengan calon-calon, okey, dalam peperiksaan kertas 1 ada 2 pilihan jawapan. Ada lebih kurang 4 atau 5 soalan mempunyai 2 pilihan jawapan. Contoh macam soalan ini, kita guna conteng-conteng, kita gariskan kehendak soalan, ciri-ciri koperasi. Cikgu percaya kalau calon-calon ada buat nota ringkas tentang ciri-ciri koperasi, mesti boleh jawab soalan ini. Mempunyai kepentingan yang sama. Betul. Okay. Salah satu ciri koperasi, modal perniagaan disumbangkan oleh syarikat korporat. Ini salah. Okay. Menanggung liability tidak terhad. Kalau buat nota ringkas, ciri-ciri koperasi sepatutnya menanggung liability terhad, bukan liability tidak terhad. Okay. Seterusnya, berhak membuat keputusan. Okay. Ini betul.
ciri-ciri kooperasi ya. Jadi kita nampak. Jadi penting di sini cikgu mau tekankan kita guna teknik conteng supaya jawapan kita ada arah dan mengikut kehendak soalan ya. Okey, cikgu bagi lagi satu contoh. Dalam peperiksaan kertas 1 banyak situasi. Okey, ada situasi apa? Gambar, ada jadual, ada graf, ada petikan. Contoh cikgu bagi situasi ini adalah contoh situasi petikan. Kalau diberikan situasi petikan, calon-calon boleh juga conteng. Mesti mau cari apa dia punya kata kunci ataupun bahagian yang penting. Ayat yang penting contohnya menerima bahan mentah, kita gariskan pemborong hidayah setiap 3 hari. Okey, beliau membuat bayaran, kita gariskan membuat bayaran menggunakan cek. Jadi Encik Rahim ni terlibat dalam interaksi dengan semua terlibat. Interaksi ni semua terlibat, tapi mana yang paling sesuai? Kita lihat balik pada situasi. Kita nampak situasi di situ menerima bahan mentah. So nampak yang menerima bahan mentah ni paling sesuai adalah pembekal. Okey. Kalau menerima stok pun pembekal. Okey. Yang lain tu kurang sesuai ya. Jawapan tu salah. Baik, soalan yang mempunyai situasi dan mempunyai dua pilihan jawapan. Contoh soalan ni yang pernah ditanya dalam SPM. Conteng-conteng menggunakan teknologi maklumat. Yang kita nampak ni gambar lama, gambar logo Facebook, Twitter. Twitter gambar sekarang ni logo dia pangkat X kan. Jadi soalan dia apakah risiko? Dalam kata lain, risiko ini kita boleh bagi tahu kelemahan ataupun keburukan dihadapi oleh peniaga sekiranya menggunakan mana-mana 3 saluran di atas. Okey, kalau kita lihat tu saluran ni mana yang boleh memberikan kelemahan ataupun risiko. Okey, kita lihat yang pertama, pasaran yang terlalu luas. Ini satu kelebihan, jadi salah. Komen negatif. Dalam ruangan chat mungkin ada komen negatif. Okey, jadi betul ini salah satu keburukan ataupun risiko. Terdedah kepada penipuan bayaran. Mungkin juga zaman sekarang ni sejak kebelakangan ni banyak scammer. Jadi hati-hati ya. Ini mungkin boleh berlaku juga. Jadi betul juga satu risiko ataupun keburukan. Jadi kita sudah dapat 2 jawapan. Sudah pasti yang ketiga ini salah lah. Okey, jawapan 2 dan 3. Okey, soalan cikgu, berapa lagi markah diperlukan untuk mendapatkan grade A+? 90, 91, 92 hinggalah 100. Ataupun grade A 80, 81, 82 hinggalah 89 atau A- 70, 71 hinggalah 79. Apabila apa? Kertas 3 kita sudah yakin dan percaya bahawa kita sudah buat yang terbaik. Kita dapat markah paling minimum 19%. Ini cikgu letak 19%. Cikgu percaya calon-calon sudah buat dengan sungguh-sungguh. Dan satu lagi kertas 1. Walaupun kita belum duduki, tetapi cikgu percaya. Daripada tips, cara dan teknik yang cikgu bagi tadi untuk kertas 1, jika pelajar betul-betul menunjukkan kesungguhan dan ada usaha untuk buat latihan lagi, cikgu percaya anda boleh dapat sekurang-kurangnya betul 32 soalan, pemberatnya dapat 16%. Betul sekurang-kurangnya 32 soalan. Lagi baik kita boleh betul 33, 34, 35 soalan lah. Jadi kita tolak.
kita tolak 19, kertas 3, kita tolak lagi 16, okey, untuk kertas 1, okey. 3A plus kita tolak 16, kita tolak lagi 19, kertas 3, kita dapat sekurang-kurangnya kita perlukan 55% lagi ya untuk kertas 2. Okey, lepas ni kita akan lihat kertas 2 ataupun A bulat. Okey, kita tolak 16, kertas 1, kita tolak 19, kertas 3. Kita perlukan sekurang-kurangnya 45% lagi atau 46, 47%. Dan sekurang-kurangnya 35% lagi ya untuk A tolak. Nampaknya di sini calon-calon boleh merancang. Okey, boleh merancang. Okey, bagaimana kita mau tackle markah yang banyak untuk kertas 2. Okey, berdasarkan sasaran kita di sinilah. Baik, sebelum tu kita lihat kertas 2. Okey, untuk pengetahuan semua, rakan-rakan guru dan juga semua calon-calon perniagaan, kertas 2 sejak kebelakangan ni, okey, kertas ni banyak melibatkan soalan-soalan kemahiran aplikasi dan melibatkan soalan kehidupan harian. Okey, lebih kurang ada 50%, hampir separuh. Okey. Dan selebihnya dia menguji ingatan dan kefahaman 50%. Okey. Jadi perlu diingat untuk calon-calon, okey, soalan-soalan yang banyak ditanya dalam SPM, okey, bukan secara langsung ataupun direct to the point, tetapi juga secara tidak langsung, iaitu kemahiran aplikasi ataupun dalam arti kata lain, soalan-soalan kebat. Soalan-soalan kebat. Tapi jangan risau, soalan kebat ni kita ada 3 aras. Ada aras rendah, aras sederhana dan aras tinggi. Jadi cikgu percaya calon-calon yang sudah bersedia ni tiada masalah lah untuk menjawab soalan-soalan kebat, aras rendah dan sederhana. Dan juga soalan-soalan yang melibatkan kehidupan harian. Ini soalan-soalan yang tidak ada dalam buku teks. Okey. Soalan-soalan yang tidak ada dalam buku rujukan, tetapi berdasarkan pengalaman, yang berlaku dalam kehidupan harian kita lah. Okey, nanti kita akan lihat contoh-contoh soalan tersebut. Okey, kita ada 3 bahagian, bahagian A, bahagian B, bahagian C. Okey, cikgu percaya semua calon sudah maklum. Okey, jadi yang warna purple ni adalah pemberat lah. Markah pemberat, di mana untuk markah pemberat kertas 2 ni 60%. Jadi cikgu sudah bahagikan. Rupanya bahagian A dari segi pemberatnya 30%, bahagian B 18%, bahagian C 12%. Jadi jumlah keseluruhan 60%. Okey. Dan cikgu hendak bagi tahu di sini juga, cikgu mau bagi tahu peluang pelajar dapat skor markah yang banyak bukannya di bahagian A. Jadi satu yang cikgu mau tekankan di sini, pelajar jangan banyakkan masa di bahagian A sahaja, tetapi terabai ataupun terlupa. Okey, bahagian B dan bahagian C juga penting. Di mana bahagian B dan bahagian C paling senang untuk dapat banyak markah. Kenapa senang dapat banyak markah? Sebabnya bahagian B dan bahagian C ada situasi. Dalam situasi itu kebanyakan ada jawapan. Termasuklah contoh-contoh yang sesuai yang kita boleh apply. Kita ambil balik, kita tulis semula dalam jawapan kita dan kita kaitkan dalam contoh-contoh ataupun bahagian-bahagian yang lain untuk jawapan kita lah. Okey, masa 2 jam 15 minit. Okey. Di sini kita ada arahan. Kita ada arahan yang penting lah untuk calon-calon kan. Bahagian A dia bagi tahu arahan dia ialah jawab 5 soalan. Okey, daripada 6 soalan.
Bahagian B dijawab 2 soalan daripada 3 soalan dan bahagian C wajib jawab. Okey. Dan penting bahagian C ini wajib jawab. Okey. Sebab apa? Sebab kebanyakan calon mungkin dia terlupa bahagian C ataupun sengaja tidak mau jawab bahagian C. Sebabnya ialah mungkin calon merasakan banyak bahagian kajian-kajian kes, ada petikan, ada jadual, ada graf, kadang-kadang ada gambar. Okey, kadang-kadang ini semua ini menyebabkan pelajar tidak suka. Tidak suka. Jadi cikgu hendak tekankan itu semua kadang-kadang memberikan kita jawapan. Jadi cikgu mau tekankan bahagian sini senang untuk calon-calon dapatkan jawapan dan mesti jawab, jangan tinggalkan. Okey, jadi cikgu mau bagi 10 kesilapan yang selalu calon perniagaan yang sering kali buat dalam kertas 2. Okey, yang pertama dia tidak memahami kata tugas, soalan dan kehendak soalan. Yang kedua, calon tidak menjawab soalan berdasarkan jumlah markah yang diberi. Kemudian yang ketiga, tiada kepala jawapan khasnya untuk bahagian B dan bahagian C. Bahagian A tidak perlu kepala jawapan. Okey, yang keempat, jawapan bukan dalam bentuk fakta ataupun points, tetapi dalam bentuk ayat yang panjang lah. Okey. Yang kelima, jawapan tidak dikaitkan dengan situasi sama ada gambar ataupun petikan, jadual, graf dan sebagainya. Yang keenam, jawapan banyak menggunakan bahasa ataupun ayat yang sukar difahami. Yang ketujuh, penggunaan istilah yang tidak tepat. Dan ada juga jawapan calon yang diulang, tidak markah. Yang kesembilan, ada juga calon yang menulis jawapan yang tulisan dia sukar dibaca atau tidak difahami. Dan yang ke-10, calon-calon tidak tahu membahagikan masa untuk menjawab bahagian A, bahagian B, dan bahagian C. Okey, mari kita lihat kata-kata tugas soalan. Daripada sini kita akan lihat contoh-contoh soalan, kehendak-kehendak soalan, markah soalan, dan juga bagaimana menjawab soalan ini dengan betul. Okey, kita mulakan dengan kata tugas soalan. Apakah, berikan, nyatakan, kenal pasti. Okey, semua ini merujuk kepada kehendak soalan yang sama. Okey, contohlah soalan tu di bahagian A. Contoh soalan tu di bahagian A. Contohnya soalan 1. Okey, apakah kelebihan? Soalan dia berbunyi, apakah kelebihan pemilikan tunggal? Ataupun berikan kelebihan perniagaan milikan tunggal, ataupun nyatakan kelebihan perniagaan milikan tunggal, ataupun kenal pasti kelebihan perniagaan milikan tunggal. Jadi semua ini dia menggunakan kata tugas yang berbeza, tetapi merujuk kehendak jawapan yang sama, iaitu dia minta calon memberikan fakta ataupun huraian ringkas ataupun kata kunci lah. Okey, contoh jawapan. Okey, tidak perlu kepala jawapan, jadi calon boleh tulis dalam bentuk points ataupun fakta. Contohnya, yang pertama, mudah ditubuhkan. Kedua, mudah diurus. Yang ketiga, modal yang kecil. Cikgu sudah nyatakan 3 kata kunci, 3 points. Okey, dalam peperiksaan untuk subjek perniagaan, calon dibolehkanlah tulis secara fakta ataupun points, ataupun kata kunci yang penting. Okey, contohnya jawapan yang keempat. Apa ini? Keuntungan milik sepenuhnya. Tulis sahaja keuntungan milik sepenuhnya pun dapat 1 markah. Dan mungkin kelebihan yang kelima kita boleh letak cukai yang rendah. Okey, cukai yang rendah. Katakanlah kalau dia bagi 4 markah, pastikan calon bagi 4 kelebihan lah. Ini contoh soalan yang mudah.
Okey, kita lihat contoh soalan yang pernah. Okey, kita lihat contoh soalan ni. Okey, contoh soalan ni ada situasi. Kelebihan berniaga sebagai satu peluang kerjaya. Dia tanya apa itu P. Jadi keluarlah soalan berbunyi, apakah P? Okey, kita lihat tadi apakah P itu. P itu ialah apa? Keberuntungan perniagaan. Okey, satu markah. Dia merupakan fakta. Okey, merupakan fakta. Kemudian keluar pula soalan yang kedua. Apa soalan yang kedua? Jelaskan. Jelaskan jawapan di atas. Satu markah. Okey, kita lihat apakah kata tugas soalan jelaskan. Okey, kata tugas soalan jelaskan ni dia menghendaki calon memberikan fakta ataupun uraian ringkas ataupun contoh ataupun kata kunci yang sesuai lah. Okey, yang dikaitkan dengan kehendak soalan. Okey, jadi kita kaitkan dengan tadi. Apa itu keberuntungan? Okey, kita jelaskan. Jadi bila ada keberuntungan, perniagaan dapat mengembangkan perniagaan atau meluaskan pasaran. Bila ada keberuntungan, perniagaan dapat meningkatkan imej perniagaan. Bila ada keberuntungan, perniagaan dapat melakukan tanggungjawab sosial. Contohlah, pelajar tidak ingat tentang tanggungjawab sosial. Ini adalah istilah perniagaan. Jadi calon boleh bagi contoh. Calon boleh bagi contoh yang sesuai. Contohnya ialah pengusaha ataupun peniaga memberikan sumbangan pakaian kepada mangsa kebakaran. Okey, ini adalah contoh untuk tanggungjawab sosial. Jadi kalau calon ada tulis contoh yang sesuai kaitkan dengan tanggungjawab sosial dengan kata tugas jelaskan, okey, jawapan calon dianggap betul lah. Okey, dan seterusnya yang lain. Jadi cikgu tidak perlu baca satu-satu. Yang penting calon faham bagaimana mau menulis jawapan menggunakan kata tugas jelaskan. Okey, soalan yang sangat mudah, jelaskan peranan bahagian fungsian pemasaran. 5 markah. Jadi calon boleh bagi fakta ataupun calon boleh bagi huraian ringkas ataupun calon boleh bagi contoh-contoh yang sesuai. Kita kaitkan dengan peranan bahagian fungsian pemasaran. Okey, jadi ini semua kita lihat peranan. Jadi kita lihat ada satu warna lain. Ini merupakan contoh. Contohnya dia kaitkan dengan mempromosikan barang. Jadi apa contoh dia? Memperkenalkan atau memujuk atau mempengaruhi pengguna. Okey. Begitu juga dengan cikgu guna warna lain ini untuk apa? Menggunakan media sosial untuk buat pengiklanan. Menggunakan media massa untuk buat pengiklanan ataupun publicity ataupun promosi jualan dan sebagainya. Okey, jadi kalau kita lihat ini adalah contoh-contoh peranan bahagian pemasaran. Okey, contoh lain soalan yang menggunakan kata tugas jelaskan. Okey. Jelaskan butiran yang terdapat dalam ringkasan eksekutif. Dalam kerja khusus kita baru-baru ni, okey, cikgu percaya masih ingat lagi tentang ringkasan eksekutif. Apa yang ada di dalam ringkasan eksekutif? 6 markah. Boleh masukkan contoh yang sesuai. Okey, boleh masukkan nama perniagaan yang kita tulis dalam
kerja kursus. Okey, boleh juga kita masukkan contoh-contoh produk yang kita jual, alamat perniagaan, contoh-contoh alamat perniagaan. Okey, bentuk perniagaan yang terlibat sama ada milikan tunggal ataupun perkongsian, dan ringkasan mana-mana rancangan yang kita tulis, termasuklah rancangan pentadbiran, rancangan operasi, rancangan pemasaran dan sebagainya. Jadi ini semua dapat membantu kita untuk mendapatkan banyak markah. Okey, kita lihat kata tugas soalan yang seterusnya. Anda bersetuju. Mungkin nampak pelik kata tugas ini. Okey. Sebelum ni kata tugas soalan tu adalah adakah anda bersetuju? Dia bagi kita pilihan. Jadi jawapan kita mungkin setuju atau tidak setuju. Tetapi untuk kali ini, okey, kita diberikan kata tugas soalan yang agak baru, iaitu anda bersetuju. Selepas tu anda berikan alasan. Okey, kalau biasanya anda bersetuju tu kita bagilah alasan tentang kelebihan. Okey. Bergantung dengan jumlah markah, berapa markah diberikan. Kalau dia bagi 3 markah, bagilah 3 kelebihan. Alasan 3 kelebihan. Baik, kita lihat contoh soalan. Okey. Ini yang pernah ditanya dalam bahagian B, soalan bahagian B. Okey. Jadi kita lihat ini di maklumat ni, kalau kita baca dia di bawah maklumat tentang bab 1 tingkatan 5, pengurusan sumber manusia. Okey, dan mengambil pekerja baharu, maksudnya perniagaan ini, syarikat ini merekrut 2 pekerja baharu, calon A dan calon B. Jadi cikgu bagi highlight di bawah sekali. Okey, pihak pengurusan telah membuat keputusan untuk menetapkan gaji yang kompetitif dengan syarikat pesaing dan allowance tambahan yang bersesuaian kepada calon yang terpilih. Gaji yang kompetitif, allowance tambahan. Jadi ini yang telah ditetapkan oleh pihak pengurusan. Jadi kalaulah soalan berbunyi, anda bersetuju. Anda bersetuju dengan keputusan yang telah dibuat oleh pihak pengurusan. Berikan alasan anda. 5 markah. 5 markah kita bagilah alasan tentang kelebihan. Kelebihan apa? Tentang keputusan yang telah ditetapkan daripada pihak pengurusan. Okey. Jadi di situ kita boleh tulis semula jawapan. Apa keputusan itu kita tulis semula dalam jawapan kita. Tapi sebelum itu kita mulakan untuk bahagian B ini, kita mulakan dengan kepala jawapan. Ingat, kita mulakan kepala jawapan. Saya bersetuju dengan keputusan yang dibuat oleh pihak pengurusan kerana ini ada dalam situasi tadi, gaji yang kompetitif, kita tulis semula gaji yang kompetitif ataupun menawarkan gaji yang tinggi berbanding dengan pesaing. Okey, yang kedua ialah kita boleh tambah lagi situ allowance tambahan ada dalam situasi. Jadi maksudnya kalau calon ambil contoh tadi, masukkan dalam jawapan di sini, kita sudah dapat 2 markah. Memberikan allowance tambahan. Okey, apa itu gaji kompetitif? Iaitu penawaran gaji lebih tinggi berbanding dengan pesaing. Jadi boleh juga masukkan gaji minimum yang telah diwartakan oleh kerajaan, iaitu RM1,500. Jadi bila sebut dengan gaji kompetitif ini salah satu yang tidak ada dalam buku teks. Ini berdasarkan kehidupan harian, pengalaman dalam kehidupan harian. Okey, jadi calon-calon kena berfikirlah apa itu gaji kompetitif, kaitkan dalam kehidupan harian, dan dalam perniagaan. Rupanya gaji kompetitif ni ialah kemampuan membayar gaji yang lebih tinggi. Bila gaji pekerja yang tinggi ni
pekerja itu akan lebih setia, lebih motivasi. Tulislah apa jawapan yang sesuai. Itu semua adalah jawapan yang sesuai sebab dibayar gaji yang tinggi sudah pasti ada kesetiaan. Maksudnya pekerja tidak akan berhenti lepas tu pindah ke tempat lain. Ada motivasi untuk kekal bekerja dengan sungguh-sungguh. Okey, cikgu bagi lagi satu contoh. Okey. Sekejap. Okey, Encik Azim merupakan pengusaha biskut tat nanas. Ini contohlah, contoh soalan. Okey, dalam bahagian B juga. Okey. Jadi Encik Azim mendapat banyak komen daripada pelanggan. Okey, kualiti pembungkusan produk yang tidak begitu baik. Tat mereka rosak. Okey, jadi Encik Azim mengambil keputusan untuk menukarkan kaedah pembungkusan. Nampak gambar ni kan? Agak blur sikit. Tapi ini merupakan gambar balang. Balang. Asalnya biskut tat nanas tu diletakkan di dalam ni, kemudian ditukarkan bercadang lah. Okey, bercadang ditukarkan kepada bentuk pembungkusan kotak. Kotak. Jadi kalau kita lihat tu soalan, kita kaitkan dengan situasi tadi, anda bersetuju dengan penukaran kaedah pembungkusan. Okey, berikan alasan anda 5 markah. Okey, jadi anda lihat di sini soalan dia pun sama macam tadi, lebih kurang sama, anda bersetuju. Jadi kita ambil balik contoh tadi tu dan kita kaitkan dalam kita punya jawapan. Okey. Jadi alasan-alasan sini bagilah alasan tentang kelebihan. Kelebihan. Okey, menukarkan kaedah bungkusan apa tu? Daripada bentuk palang, balang tu, okey, kepada bentuk bungkusan kotak. Okey, mulakan jawapan anda dengan kepala jawapan. Cikgu percaya anda boleh fikir sudah jawapan ni. Okey, sebab tidak ada di dalam buku teks. Tapi berdasarkan dalam kehidupan harian. Ini contoh soalan dia. Berdasarkan dalam kehidupan harian yang mungkin pernah calon-calon nampak kan. Tat nanas itu okey, dalam balang. Okey, kadang-kadang tat nanas tu dia mudah rosak. Okey, kalau ditukarkan kepada pembungkusan tu, okey, mungkin pembungkusan tu nampak lebih menarik. Okey, kemudian lebih tahan lama ataupun tidak mudah rosak. Jadi jawapan calon ni berdasarkan apa yang calon alami lah, pernah alami dalam kehidupan harian. Okey, mungkin jimat kos berbanding dengan balang tadi, kosnya agak tinggi. Kemudian mempunyai label ataupun maklumat, okey, lebih ringan, mudah dibawa, boleh dikitar semula dan sebagainya. Okey, seterusnya kata tugas soalan, wajarkah? Okey, wajarkah? Jadi calon dikehendaki memberikan jawapan sama ada wajar atau tidak wajar. Okey, jadi tidak boleh tulis dua-dua sekali lah, kena pilih salah satu. Wajar ataupun tidak wajar. Katakanlah calon pilih wajar. Okey, kalau jawapan calon tu pilih wajar, pastikan bagilah tentang alasan tentang kelebihan. Okey, alasan tentang kelebihan. Kalau tidak wajar, bagilah alasan tentang kelemahan. Kelemahan. Ini yang tadi tu. Okey, kita ambil situasi yang sama.
di bahagian B. Okey, juga ada bagi highlight di situ. Bagi meningkatkan keuntungan dan meluaskan lagi pasaran sedia ada, Encik Azim bercadang untuk menggunakan e-dagang. Menggunakan apa? E-dagang. Jadi keluarlah soalan macam ni. Wajarkah Encik Azim menggunakan e-dagang? Ingat e-dagang, ingat Shopee. Okey, bayangkanlah e-dagang itu dalam bentuk Shopee untuk meluaskan pasaran sedia ada. Okey, berikan alasan anda 5 markah. Okey, jadi di sini calon-calon boleh pilih sama ada jawapan calon adalah wajar ataupun tidak wajar. Mungkin kalau kita lihat soalan ni, ramai calon akan memilih jawapan wajar. Jadi calon boleh mulakan jawapan dengan tulis kepala jawapan, masukkan sekali perkataan wajar lah. Encik Azim wajar. Tidak perlulah tulis huruf besar macam cikgu buat ni cuma cikgu bagi penekanan. Okey, huruf kecil semua boleh. Okey, jadi calon tulis sahaja wajar dapat 1 markah. Okey, kalau daripada 5 markah dapat 1 markah, jadi tinggal 4 markah. So 4 markah itu ialah kamu bagilah alasan tentang kelebihan. Kelebihan apa? Menggunakan e-dagang ataupun menggunakan pelantar Shopee. Berapa alasan anda? Bagilah 4 alasan. Okey, sebab 1 markah sudah dikurangkan pergi kepada sini, jadi tinggal 4 markah. Okey, ini contoh-contoh jawapan. Okey, merujuk kepada alasan tentang kelebihan menggunakan e-dagang. Okey. Okey, jadi cikgu percaya ramai calon boleh jawablah soalan ini dengan baik. Yang penting cikgu ada bagi highlight di sini kata kunci Kata kunci di sini yang warna kuning lah. Dapat mengumpul data. Okey, boleh buat bayaran secara online ataupun dalam talian. Okey, boleh membeli pada bila-bila masa dan seterusnya lah. Okey, ini kalau wajar tapi sebaliknya ada mungkin calon yang tidak setuju. Jadi kalau tidak setuju, boleh juga kita pilih jawapan tidak wajar. Okey. Jadi calon kena tuliskan kepala jawapan, masukkan sekali tidak wajar menggunakan e-dagang. Jadi di sini calon bagilah tentang kelemahan ataupun keburukan menggunakan e-dagang. Ataupun mungkin boleh bagi kelebihan, tapi bukan kelebihan e-dagang lah. Kelebihan apa? Yang membeli produk bukan secara e-dagang, tetapi membeli produk di kedai. Beli produk di kedai. Kelebihan dia. Sebab yang e-dagang ni membeli produk secara online ataupun dalam talian. Dia punya lawan dia membeli produk secara face to face di kedai. Pergi masuk kedai, jumpa dengan pengusaha peniaga di dalam kedai tersebutlah, nampak produk dan sebagainya. Ini contoh jawapan. Jika calon tidak setuju ataupun tidak wajar. Okey, mungkin jawapan ataupun alasan calon yang logik boleh masukkan, contohnya pelanggan tinggal berdekatan dengan pengusaha. Tiada sampel. Kalau beli secara online, e-dagang, tidak dapat merasa sampel ataupun tester. Tester buah, tat nenas ataupun tat buah naga sebagainya. Okey. Dan mungkin ada pelanggan ni dia tidak suka membayar secara tunai. Dia tidak suka membayar secara online. Dia lebih suka membayar secara tunai. Okey, maksudnya dia bayar tunai, dia terus dapat produk tersebut. Okey, dia boleh pegang. Ada pelanggan macam itulah. Mungkin internet tidak stabil.
Yang ini pun boleh masukkan juga yang keenam, iaitu boleh berlaku penipuan kalau bayar secara online. Macam sekarang ni, okay, banyak kejadian penipuan ataupun scammer. Kalau beli secara online, ini yang pasti. Penghantaran produk, mungkin produk itu sampai ke rumah dia rosak. Jadi ini satu kelemahan menggunakan e-dagang. Nampak kan? Okey, ini contoh-contoh jawapan. Mungkin calon-calon boleh terfikir juga jawapan yang lain yang mungkin juga sesuai yang tidak ada di sini. Sebab ini berdasarkan pengalaman kita dalam kehidupan harian. Okey. Okey, kata tugas yang seterusnya, perbezaan. Perbezaan. Okey. Jadi ini cikgu mau bagi tekankanlah. Okey. Satu perbezaan yang betul, 2 markah. Okey, mungkin cikgu-cikgu ada di sini kena tahu juga, ada yang sudah tahu. Okey, calon-calon mungkin ada yang sudah tahulah. Tapi cikgu mau buat penekanan, satu perbezaan, 2 markah. Kenapa 2 markah? Sebab dalam satu perbezaan tu dia ada 2 fakta ataupun 2 huraian ringkas. Okey, nanti kita akan lihat contohnya. Dan cikgu terus kaitkan lagi satu kata tugas soalan perbandingan. Kenapa cikgu mau kaitkan dengan perbandingan? Sebabnya kata tugas perbandingan ni di dalam perbandingan ada kata tugas perbezaan. Jadi apa itu perbandingan? Perbandingan ni dia perlu ada persamaan. Maksudnya calon kena memberikan persamaan. Calon kena memberikan persamaan selain daripada perbezaan. Ini bergantung dengan jumlah markah. Kalau jumlah markah itu 5 markah, calon boleh bagi 3 persamaan. Okey? 5 markah, 3 persamaan, 1 perbezaan. Boleh dapat 5 markah jika semua betul. Ataupun calon boleh bagi 1 persamaan, 2 perbezaan. 1 persamaan, 1 markah, 2 perbezaan yang betul. Okey, masing-masing 2 fakta yang betul dapat 4 markah. Jadi kita jumlahkan dapat 5 markah lah. Okey, kita lihat contoh soalan. Okey, bandingkan syarikat sendirian berhad dengan syarikat awam berhad. Jadi kalau kita lihat di sini kata tugasnya iaitu bandingkan. Okey, bandingkan. Jadi ingat, bandingkan perlu ada sekurang-kurangnya 1 persamaan. Okey, ada sudah murid-murid yang memberikan jawapan. Okey, sebab soalan ni mudah. Okey, mudah. Syarikat sendirian berhad dengan syarikat awam berhad, 5 markah. Okey, kita lihat contoh-contoh jawapan bagi persamaan. Untuk syarikat sendirian berhad dan syarikat awam berhad ni banyak persamaan dia. Okey, jadi kita boleh lihat sinilah. Termasuklah liability terhad. Menanggung liability terhad ni satu persamaan untuk kedua-dua syarikat ni. Okey, cukai syarikat yang tinggi, boleh tulis entiti berasingan, hayat keterusan dan sebagainya lah. Okey. Dan ini adalah perbezaan. Okey, perbezaan di sini, ini yang cikgu mau bagi tahu tadi. Satu perbezaan, 2 markah. Okey, satu perbezaan, 2 markah. Sebagai contohnya, dari segi bilangan ahli pemegang saham, sendirian berhad sekurang-kurangnya 1 hingga 50. Bagi syarikat awam berhad, sekurang-kurangnya seorang sehingga tiada had. Jadi dua-dua betul, maka satu perbezaan ni dapatlah 2 markah. Begitulah dan seterusnya. Kita lihat perbezaan yang kedua. Okey, perbandingan yang sama. Okey, dapatlah markah yang kedua. Yang 2 markah lagi ya. Jadi kita dapat 4 markah dan seterusnya lah. Okey. Untuk perniagaan ni, kedua-dua perniagaan ni banyak perbezaan ya. Boleh lihat dalam buku teks ada di situ.
Okey, seterusnya kata tugas soalan. Terangkan. Kata tugas soalan terangkan ni, okey, dia minta calon bagi fakta dan huraian. Okey, fakta dan huraian mesti ada, wajib. Atau kalau tidak ingat huraian, calon boleh bagi fakta dan contoh. Jadi dapat 2 markah. Contoh tu mestilah kaitkan dengan fakta. Okey, kaitkan dengan fakta tersebut. Nanti kita akan lihat contoh soalan. Okey, terangkan faktor luaran yang mempengaruhi aktiviti sesebuah perniagaan. 6 markah. Okey, kalau kita lihat di sini, kata tugasnya terangkan. Ingat terangkan mesti fakta dan huraian ataupun fakta dan contoh. Kalau tidak ingat huraian, masukkan contoh. Apalagi kalau melibatkan situasi, okey, boleh ambil contoh dalam situasi ya. Okey, maksudnya kamu sudah kaitkan dengan situasi. Okey, faktor luaran. Okay. Kalau kita lihat di sini 6 markah. 6 markah ini maksudnya apa? Maksudnya dia hendak 3 fakta, 3 huraian. Okey. 3 markah, 3 fakta, 3 markah, kemudian 3 huraian lagi ataupun 3 contoh yang sesuai, 3 markah. Okey. Sebagai contoh okey, ini faktor-faktor luaran. Ingat faktor-faktor luaran dia di luar daripada organisasi perniagaan. Contohnya faktor politik. Bila sebut faktor politik, tulislah huraian ataupun contoh yang sesuai. Contohnya dasar kerajaan, kestabilan politik dan sebagainya. Okey. Kemudian kalau boleh fakta itu diikuti dengan huraian. Fakta diikuti dengan huraian ataupun fakta dan contoh. Jangan bagi pisahkan. Okey, jangan pisahkan. Tulis semua fakta, 3 fakta, kemudian kamu tulis contoh-contoh lain tu di tempat lain. Tidak boleh lah. Ataupun mungkin calon hanya dapat markah untuk fakta saja. Jadi contoh dan huraian tu calon tidak dapat markah. Sebab tu penting untuk calon ni kena tahu, okey, politik. Contoh fakta di sini politik dan diikuti oleh contoh, okey, ataupun huraian yang sesuai dengan politik, baru dapat 2 markah. Okey, begitu dengan ekonomi, huraian atau contoh, sosio budaya, huraian atau contoh yang sesuai. Okey. Baik, ini adalah faktor yang seterusnya. Okey, faktor ekologi. Okey, kemudian dia punya huraian ataupun contoh sumber alam semula jadi ataupun bahan mentah. Tulis sahaja bahan mentah, kita kaitkan dengan ekologi itu boleh dapat markah lah. Okey. Baik, seterusnya kata tugas soalan huraikan. Huraikan ni kita macam minum minuman 3 in 1, 3 dalam 1. Ingat huraikan, ingat 3 dalam 1. Apa 3 dalam 1? Mesti ada fakta, mesti ada huraian, mesti ada contoh. 3-3 mesti ada. Untuk dapatkan 3 markah, kata tugas huraikan. Okey, contoh soalan. Huraikan salah satu kaedah yang digunakan oleh OBBU ataupun organisasi bukan bermotifkan untung untuk menjalankan perniagaan. 3 markah. Okey, kalau 3 markah bermaksud calon perlu bagi sekurang-kurangnya 1 fakta, 1 huraian, 1 contoh. Okey, untuk 3 markah. Okey. Contoh jawapan Okey, kaedah OBBU. Okey, kaedah OBBU. Okey, kalau calon ada tulis fakta tentang secara percuma, okey, atau percuma, okey, itu sudah merujuk kepada kata kunci bagi salah satu kaedah. Jadi kita anggap sebagai betul lah. Bagi huraian jangan lagi tulis percuma. Okey, nanti dianggap sebagai
ulangan, ulangan tiada markah. Okey, tetapi calon kena tulislah huraian yang sesuai tentang percuma. Cikgu kalau mau bagi tahu dengan pelajar cikgu bagi tahu FOC, free of charge. Dalam bahasa Melayu, tanpa dikenakan bayaran. Tanpa dikenakan bayaran, free of charge. Itu ialah huraian bagi percuma. Okey, lepas tu masukkan contoh yang sesuai. Contoh dia ialah mungkin boleh tulis huruf besar NGO ataupun MERCY, Mercy. Okey, huruf besar mewakili badan-badan berkecuali memberi bantuan pakaian kepada mangsa kebakaran, memberi bantuan makanan kepada mangsa banjir. Semua ini contoh-contoh ini kita kaitkan dengan secara percuma. Sesuai Jadi kalau sesuai kita dapat lagi 1 markah sini, jadi jumlah dia 3 markah lah. Okey, ataupun contoh lain kita boleh bagi kaedah yang kedua. Okey, seperti ini, ada fakta, ada huraian ataupun contoh kaedah yang ketiga. Kita ada 3 kaedah sahaja untuk OBBU, jualan pada harga di bawah kos. Okey, huraian di sini boleh nyatakan. Kalau calon tidak berapa ingat tentang huraian di sini, calon boleh tulis mendapat subsidi. Tulis sahaja mendapat subsidi, dapat 1 markah untuk huraian bagi fakta di atas ni lah. Dan contoh tu mungkin kita boleh bagi contoh, kita kaitkan di negara kita, iaitu harga minyak masak ataupun harga minyak diesel yang masih lagi ada subsidi. Okey, kita sudah hampir-hampir ke penghujung. Okey, cikgu harap calon-calon masih lagi bersama-sama dengan cikgu. Okey, kita teruskan kata tugas soalan bagaimanakah. Okey, ini kata tugas bagaimanakah. Dia meminta calon memberikan peranan ataupun kaedah ataupun langkah-langkah ataupun cara. Ingat bagaimanakah maksudnya dia minta langkah-langkah, cara-cara ataupun kaedah. Okey, contoh soalan, bagaimanakah aplikasi teknologi maklumat? Aplikasi ini kalau selalunya kita sebut dalam bahasa Inggeris kan, apps. Apps. Ada dalam handphone tu kita download apps. Kalau yang handphone Android, dia download daripada Play Store. So dia panggil apps. Apps ni dalam bahasa Melayu aplikasi. Ingat aplikasi. Teknologi maklumat dapat digunakan di bahagian fungsian jualan. Maksudnya sekarang ni kita bagi kaitkan aplikasi teknologi maklumat ni, kaitkan dengan di bahagian fungsian jualan. 4 markah. 4 markah. Jadi bagaimana? Jadi kita bagilah cara ataupun kaedah. Okey, contoh jawapan. Cara pertama menggunakan email. Aplikasi email atau apps email. Untuk bahagian fungsian jualan, mungkin email ni boleh guna untuk menghantar atau menerima dokumen. Contohnya dokumen apa? Sebut harga, kotasi ataupun menerima resit. Pelanggan, menghantar resit pelanggan, menghantar invoice dan sebagainya. Okey. Contoh lain, menggunakan e-dagang. Contoh e-dagang, ingat e-dagang, ingat Shopee, ingat Lazada dan sebagainya. Okey, apa yang kamu boleh bayangkan? Dalam aplikasi ini boleh membuat tempahan, pembelian, boleh membuat bayaran, semua secara atas talian ataupun online. Menggunakan e-pemasaran, e-banking. Okey. Termasuklah juga menggunakan aplikasi WhatsApp, aplikasi Telegram, aplikasi TikTok. Sebab dalam TikTok pun boleh memasarkan produk sekarang ni.
Jadi itu juga di bahagian pengisian soalan. Okey. Okey, kata tugas soalan yang terakhir. Okey, yang terakhir yang selalu ditanya dalam kertas 2 lah. Okey. Mengapakah? Okey, untuk mengapakah calon dikehendaki memberikan jawapan tentang kelebihan ataupun kelemahan. Contoh soalan, mengapakah perniagaan franchise sangat popular pada masa kini? Mengapakah perniagaan franchise sangat popular pada masa kini? Jadi kalau ditanya di bahagian A, calon terus direct bagi kelebihan perniagaan franchise. Tapi kita lihat di situasi perniagaan ni, kalau berada di negara kita dan selalunya perniagaan franchise ni dia punya franchisor dari luar negara, bermaksud kelebihan tu lebih kepada kelebihan franchisee lah. Okey, nyatakan kelebihan franchisee. Kalau dia bagi 4 markah, bagilah 4 kelebihan franchisee. Macam itulah. Okey, contoh soalan lain. Mengapakah reka bentuk motosikal Spider? Okey, ini reka bentuk atau desain yang baru. Jenama Spider. Perlu didaftarkan di MyIPO 3 markah. Jadi maksudnya di sini calon kena memberikan apa? Kelebihan apabila mendaftarkan reka bentuk apa ni? Motosikal Spider yang telah didaftarkan di MyIPO. Apa kelebihan dia? Okey, sudah pasti calon sudah dapat bayangkan jawapan dia. Ini kelebihan dia kalau kita daftarkan di MyIPO. Contohnya dapat melindungi reka bentuk. Okey, sambungan dia yang kedua supaya tidak diciplak atau ditiru. Okey. Ataupun kelebihan yang lain dapat perlindungan undang-undang. Okey, dari segi apa? Dari segi boleh ambil tindakan undang-undang. Okey. Semua ini adalah tentang kelebihan dan cikgu percaya ada lagi kelebihan lain lah tapi cikgu tidak nyatakan di sini ya. Okey, jadi itu sahaja daripada cikgu. Akhir kata daripada cikgu sebelum cikgu akhiri kita punya apa ini? Perkongsian. Okey. Cikgu mau bagi sedikit tips. Okey, tips ni mungkin ada di kalangan calon-calon yang sudah maklum lah. Okey, sudah maklum. Okey. Jadi cikgu tidak apa ini? Cikgu mau share juga untuk yang masih belum tahulah untuk tips ni. Okey, yang pertama sekali buat rangka jawapan. Okey, untuk semua soalan, tapi rangka jawapan ni sebenarnya anda boleh terus tulis di dalam jawapan kita lah. Sebab jawapan kita ni yang kedua ialah mesti dalam bentuk, kalau boleh lah, okey, buat dalam bentuk points atau tidak perlu tulis ayat yang panjang lah. Ataupun dalam arti kata lain kita tulis dalam bentuk kata kunci yang lengkap. Okey. Yang ketiga, kalau melibatkan situasi. Kalau melibatkan situasi tidak kiralah gambar ke, petikan ke, graf ke, jadual ke dan sebagainya. Jadi calon kalau bolehlah kan, ambillah contoh ataupun sekurang-kurangnya tulislah salah satu nama peniaga atau nama perniagaan, nama produk. Sekurang-kurangnya ada sekali. Masukkan dalam jawapan kita. Okey, yang ini gariskan kata tugas. Okey. Gariskan kunci soalan ataupun kehendak soalan, situasi. Okey, dan markah. Okey, tips yang seterusnya buat dulu soalan yang mudah. Jangan buang masa merenung soalan yang mungkin tidak juga susah tetapi belum dapat idea. Jadi kita pergi dulu soalan yang kedua, ketiga, keempat. Selepas tu mungkin baru dapat idea. Ada idea, ada jawapan, kita boleh sambung. Jangan buang masa untuk soalan yang sukar untuk kamu buang masa lah. Okey? Okey. Dan yang terakhir, cikgu cadangkan untuk bahagian A ni kita luangkan masa lebih kurang 60 minit. Okey. Dan cikgu galakkan untuk bahagian A ni 60 minit ni jawab semua soalan.
jawab semua soalan sebab kita tidak perlu tulis terlalu banyak, kita hanya tulis kata kunci sahaja ataupun points. Sebab tu kita boleh jawab semua soalan. Okey. Dan sekurang-kurangnya kalau ada soalan yang rendah, okey, markah dia tidak akan diambil kira, dia akan ambil kira semua markah yang tinggi. 5 soalan yang mempunyai markah yang tinggi diambil kira. Yang rendah tidak diambil kira. Walaupun kita tulis semua soalan. Begitu juga dengan bahagian B, 40 minit. Kita boleh cuba jawab semua soalan. Okey, kalau ada masa. Dan bahagian C, 30 minit. Jadi kita ada baki lagi 5 minit untuk periksa semula jawapanlah. Okey, jadi itu sahaja daripada cikgu. Cikgu harap perkongsian ini boleh memberikan manfaat dan semoga semua calon-calon yang ada dalam siaran langsung ini memperolehi kejayaan dan memperolehi sasaran grade A+. Dari cikgu itu sahaja, sekian dan terima kasih. Kalau ada soalan boleh tanya. Okey, kalau ada soalan boleh tanya. Okay. Think moderator kita, Cikgu Corina, dia ada keluar sekejap. So, itulah saya ambil alih sekejap saja. Tidak ada masalah. Okay. Boleh buka video cikgu-cikgu yang ada murid-murid di kelas. Kita boleh tengok. Kita mau tengok juga. Ya. Semua saya tengok di sini nih. Okey, bagus. Nanti kita ambil gambar. Kita akan ambil gambar dengan, jadi tolong cikgu-cikgu yang di kelas tu, kalau boleh tolong buka. Tolong buka. Bagus. Okey lah. Hai. Okey, cantik-cantik. Ini hujan Okey, tak boleh okay, jadi kalau tidak ada soalan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada penceramah. Ada soalan di sini daripada Yusni Haji Nasib ni. Kalau tidak tulis kepala ayat, bolehkah semak jawapan murid? Okey, kalau tidak tulis kepala ayat, jawapan tetap akan diperiksa. Mungkin akan dikenakan penalti lah. Semada tolak markah ataupun ini bergantung dengan skema pemarkahan dari semasa ke semasa. Kalau dia beritahu ada tolak markah, dia akan tolak 1 markah. Kalau tiada, jadi kita selamatlah. Okey. Tapi nasihat cikgu kalau boleh wajiblah untuk bahagian B dan bahagian C tulis kepala jawapan sebelum kita tulis jawapan kita. Okey, adakah itu menjawab soalan anda tadi yang bertanya? Kita tengok lagi ya, kalau ada lagi soalan lain sebelum kita pergi kepada sesi-sesi ambil gambar ni. Okey, saya harap jawapan Cikgu Doni menjawab soalan cikgu atau murid ni, Yusni. Okey. Okey, so SM Lokyok ramai pelajarnya. ramai dorang ni. Kamera. Okey. Okey, semangat cikgu memang suka semangat mahu berjaya ni. Boleh bertahan sehingga pukul 3.30. Ya. Tahniahlah kepada murid-murid dan cikgu semua. Okey, saya tahu ni kejap kita ambil gambar selepas kita kongsikan untuk minggu depan. Kalau boleh saya minta dengan Cik Hazwani untuk kongsikan poster minggu depan dulu. Jangan keluar dulu ya sebab kita akan ambil gambar. Selepas kita share maklumat. Jadi minggu depan tolong adik-adik bagi tahu rakan-rakan dan guru-guru di sekolah bahawa sesi minggu depan adalah untuk mata pelajaran fizik pula. Jadi mohon bagi tahu rakan-rakan anda yang di kelas science stream sesi yang sama pada hari Khamis minggu depan mula jam 1.50 sampai 3.30 juga ya. Pemakluman juga akan dimaklumkan kepada pengetua-pengetua sekolah dan cikgu-cikgu. Alright. Terima kasih Hazwani.
Oke, jadi sekali lagi pihak CDL ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Doni atas Cikgu Corina baru masuk. Saya take over Cikgu Corina pula. Oke, Iya, thank you sorry Cikgu Puan, Corina. minta maaf Puan. Iya, terima kasih Puan. Ya, oke, tidak apa. Oke, jadi sekali lagi kita mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Doni atas kerelaan hati Cikgu Doni untuk berkongsi dengan cikgu-cikgu dan anak-anak semua di seluruh Sabah ataupun mungkin ada di Semenanjung Malaysia. Kita harap dari Kunak 30 orang bagus. Cuba lagi dari mana lagi? Saya tahu dari Johor. pun ada. Dari Johor pun ada. Ada lagi dari mana lagi? Kita cuba tengok. Kalau boleh tolong tulis dari Sandakan, dari Sarawak. Wow. Dari Sarawak Dari pun Lokyuk ada. 82, dari Kapit, Kunak. dari Kunak. Ya. Lagi dari mana? Di YouTube pun banyak nih Puan. Ada yang dari Oke. Dari Pitas. Dari mana Pitas ada. Corina? Dari Beaufort. ada dari Beaufort, dari Keninau, Sung. Banyak nih yang di sini YouTube. Dia orang ikut di YouTube, oke. So di YouTube pun ramai juga. Jadi tanya kepada semua dari Johor, dari YouTube sana. Terima kasih ya yang berada di YouTube kerana bersama. Oke, Cikgu Lela ada di sana. Oke. Dari Kunak. Oke, jadi kalau ada masa boleh lihat dalam grup Telegram. Dalam grup Telegram search diskusi perniagaan. Cikgu ada share juga bahan-bahan di dalam diskusi perniagaan dalam grup Telegram. Semua dialu-alukanlah untuk melihat perkongsian daripada cikgu. oke. Alright. Oke, jadi sambil nih saya minta Cik Hazwani untuk ambil gambar sambil kita berborak. Jadi kalau boleh cikgu-cikgu boleh buka lah. Boleh buka kamera. Oke, boleh buka kamera. Sambil kita mungkin ada yang masih chat lagi, tolong bagi tahu dari mana, dan sambil Puan Hazwani, Cik Hazwani mengambil gambar. Oke, tolong buka lah supaya cantik kita punya gambar ni nanti. Link kejap link nanti. Link mungkin Puan Hazwani akan bagi nanti. Link kehadirannya, murid pun boleh juga isi dalam link kehadiran sebab nanti murid-murid akan dapat sijil. Okey, mohon cikgu tolong murid isikan dalam link ini sebab bukan hanya cikgu yang dapat sijil, murid juga akan dapat sijil. Okey, jadi boleh guna untuk dapat markah. Ya Puan. Okey. Yang dalam chat Dalam ruangan sesi sini sedia kita ambil gambar. Okey. sudah Ada sudah kan? Okey, ada Satu, sudah. Okey, so ambil dua, gambar, tiga. buat buka lawa-lawa semua. Okey, senyum 1, 2, 3. Okey, Freestyle. cikgu ada pesanan Satu. kalau mau bawa skor grade A buat macam ni. Tengok. Kalau skor A apa Okey, macam buat sign tidak A berapa plus. nampak. Kalau yakin boleh dapat skor grade A, yang penting usaha. Yeay, kan? Alright. Okey. Okey. Semua sudah. Semua sudah? Sudah. Semua sudah. Jadi anak-anak murid semua dan cikgu-cikgu semua, pihak CDL berharap bahawa kamu akan dapat markah yang diimpi-impikan, grade yang diimpi-impikan. A plus lah tu yang diimpi-impikan kan? Cikgu diserahkan kepada moderator pula. Silakan Cikgu Corina. Ya, terima kasih Puan. Tolong backup saya sekejap sebab saya berusaha ada urusan tadi. Thank you. Ya, baiklah. Demikianlah perkongsian Cikgu Doni tadi yang memang sangat bermanfaat. Banyak perkongsian-perkongsian dia yang kita boleh gunakan dalam kita punya cara menjawab peperiksaan khususnya bagi subjek perniagaan. Baiklah. Itu bagi mewakili pihak CDL mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Doni atas sesi hands-on yang sangat bermakna tadi. Bila guru-guru di sini boleh lihat dan murid-murid boleh lihat perkongsian link kehadiran melalui paparan Zoom di ruangan chat itu sudah dikongsikan ataupun yang menyertai melalui siaran live YouTube boleh juga klik link kehadiran yang dikongsikan
ya untuk mendapatkan izin. So, tuan-tuan dan puan-puan, murid sekalian, sesi CDS ini akan diadakan setiap hari Kamis. Okay, masa itu akan dimaklumkan dari semasa ke semasa melalui grup Telegram ataupun WhatsApp resmi yang awal-awal telah dimaklumkan tadi. Okay, pemakluman melalui WhatsApp dan Telegram ini akan dikongsikan setiap minggu lah. Okay, so kita sudah ambil gambar semua. So, sesi CDL kita rasanya akan berakhir di sini dan adalah lebih baik saya akhiri sesi CDL kita dengan sebut pantun air sungai tenang beralur singgah sebentar di tepi kota. Tamat sudah bicara disusun, sama-sama kita menimba faedahnya. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Doni, terima kasih semua rekan-rekan guru dan murid-murid. Oke, pihak CDL berharap kita akan berjumpa lagi di sesi akan datang. Ya, itu saja dari saya. Cerita hari ini cukup Corina. Thank you. Jumpa lagi Baik minggu semua. depan. Baik semua. Selamat berehat. Ya, Selamat selamat. belajar. Oke, bye. Thank you ya. Thank you Cikgu Doni lagi sekali. Thank you Oke, Cikgu Corina. bye-bye. Bye-bye Superman. Bye-bye semua. Bye-bye.